warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para hadirin yang sudi hadir pada hari ini bagi menyaksikan pementasan teater Rantai Putih Gondan Gondoria adaptasi Kaba Anggunan Tonggak. Baiklah, salam sejahtera dan selamat datang ke acara persembahan teater rantai contemporary Putih Gondan Gondoria adaptasi dari Kaba Anggunan Tonggak karya Rizky Asgarman. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, persembahan ini adalah bersempena dengan acara pameran seni visual dan seni fotografi di Art Gallery Petronas yang membawa tema Visual Dialect Cultural Ties That Bind. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, terdapat karya-karya seni telah dipamerkan di sekitar Art Gallery Petronas kali ini yang menyelipkan simbol-simbol peristiwa seni berlatarkan kosmologi rumpun Melayu semenanjung Malaysia termasuk dari rumpun masyarakat kaum etnik Sabah dan Sarawak sebagai motif utama pameran. Dengan membekalkan tema Visual Direct Cultural Ties That Bind, lantas muncul pelbagai tanda-tanda peristiwa seni yang disisipkan di sebalik teks karya-karya seni yang membawa pelbagai maksud-maksud tertentu mana telah diilhamkan sendiri oleh para pengkarya fotografi sebagai alat komunikasi dialog ataupun dialek seni visual. Justru, pada acara petang yang berbahaya ini, pihak Art Gallery Petronas dengan kerjasama Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Universiti Pendidikan Sultan Idris terus melebarkan satu lagi inovasi medium seni yang lain, iaitu melalui medium seni persembahan untuk berdialog atau berdialog tentang konflik kehidupan manusia dengan menggunakan medium teater rantai berteraskan gaya kontemporari. Untuk makluman para hadirin sekalian juga, pihak Art Gallery Petronas telah menjalankan satu workshop teater rantai pada 30 Jun dan 1 Julai yang lalu bersama 30 peserta bengkel yang rata-rata dari kalangan pelajar UPSI bersama anak-anak muda warga kota Kuala Lumpur. Justru, melalui hasil bengkel ini, para peserta bengkel telah berusaha memperluaskan tema Visual Dialects Cultural Ties That Bind dengan menginovasi persembahan teater berteraskan contemporary sebagai alat komunikasi seni. Melalui persembahan ini, ia telah menyaring suatu kisah tentang tragedi cinta sepasang kekasih terunadara bertajuk Putih Gondan Gondoria adaptasi daripada Kaba Anggunan Tonggak. Justru kita berikan tepukan gemuruh kepada para peserta bengkel teater rantai yang terdiri daripada para pelajar Fakulti Muzik dan Seni Persembahan di UPSI serta warga kota Kuala Lumpur bagi menjayakan persembahan teater rantai contemporary Putih Gondan Gondoria. Sebelum kita mulakan upacara pementasan kita pada petang ini, saya dengan rendah hati yang menjemput pensyarah dari Jabatan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan iaitu Cik Lina Farida bagi berkongsi serba sedikit mengenai teater rantai Putih Gondan Gondoria. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Sebab dia tidaklah semasyhur teater tradisional wayang kulit Kelantan atau pemakyum. Rantai ini agak terpinggir sikitlah berbanding teater tradisional lain. Okey, saya akan bentangkan dalam bahasa Melayu, but the slide will be given also in dual language, which BM and bahasa Inggeris. Okey. Okey, rantai merupakan sebuah persembahan teater tradisional dari Minangkabau dan dimainkan secara kelompok dan membentuk bulatan yang bergerak dalam lingkaran secara serentak. Pada masa yang sama, mereka menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian dan lakonan secara berganti-ganti. Jadi, rantai ini merupakan sebuah form teater tradisional yang menggabungkan seni lakonan, gerak silat, tari dan juga muzik. Okey. Daripada mana kataan rantai ya? Kataan rantai ini ada banyak pendapat ya. Saya hanya sharekan lebih kurang dua pendapat tentang asal-usul kataan rantai, iaitu rantai berasal dari bahasa Arab, Rayyan Da'i berasal dari kata da'i, sebutan untuk pendakwah tarikat Nasyabandiyah. Pendapat lain adalah rantai berasal dari kata handai juga daripada dialek Minangkabau yang membawa maksud keakraban, keintiman dan keramahan dalam bahasa Minangkabau. Okey, rantai juga dikatakan berasal dari sebuah kata iaitu merandai ataupun malingkar di Minangkabau dialek yang mempunyai erti membentuk lingkaran. Okey, that is about definition. And then seterusnya, okey, kalau kita tengok kepada persembahan rantai, kebanyakannya adalah gabungan kaba dan silat yang bersatu dengan pergerakan puisi gurindam yang indah. Kaba adalah cerita, silat adalah seni pertahanan diri Melayu.
Khabar bermakna berita atau berita yang disampaikan oleh pengembara. Khabar boleh memasukkan berita mengenai sains, moral dan agama. Silat pula berkait rapat dengan kepakaran seseorang dalam seni bela diri dan seni mempertahankan diri. Seni silat ini merupakan seni yang sangat rapat dengan masyarakat Minangkabau, di mana di sana kita faham masyarakat Minangkabau mengamalkan matrilineal, di mana masyarakat lelaki pula akan keluar mencari pekerjaan dan sebagainya, dan sebelum itu mereka dipersiapsiagakan dengan ilmu pengetahuan dan juga ilmu seni bela diri. Okey. Pada mulanya Randai adalah medium untuk menyampaikan khabar melalui gerindam yang dinyanyikan bersama gelombang tari. They call it dance disco, gelombang one of Minangkabau traditional dance yang berasal daripada gerak-gerak silat Minangkabau. Namun perkembangannya Randai menjagai persembahan dalam sandiwara di Indonesia yang gaya yang mutakhir. Kalau nak dikatakan tentang tarikh khusus yang spesifik, tidak ada tarikh khusus yang spesifik bila Randai bermula. Namun secara turun-temurun sehingga kini, sehingga tahun 1970 ada mengatakan Randai dipersembahkan oleh kaum lelaki sahaja. Selepas pada tahun 1970 barulah Randai telah dipersembahkan oleh wanita. Ini adalah ciri-ciri kebebasan wanita dalam Minangkabau. Okey, kalau katakan dalam banyak-banyak sejarah yang kita dapat, rata-rata mengatakan Randai ini terdiri daripada masyarakat pesisir dan juga darat. Darat itu darat ya, pesisir itu di dekat dengan pantai. Namun tempat yang disebutkan dalam kebanyakan buku itu masyarakat berlaku dalam masyarakat Pariangan Panjang, ya, yang kononnya asal usul itu bermula apabila mereka berhasil menangkap musa yang keluar dari laut. Maka mereka melakukan Randai untuk menyampaikan mesej bahawa mereka telah mencapai matlamat mereka. Di situlah kononnya berbentuklah lingkaran. Okey, pada satu zaman itu ada seorang pengkaji bernama Karim Halim. Ada yang menyatakan bahawa Randai lebih mengutamakan nasihat moral daripada hiburan. Okey, kajian dokumentasi Randai pertama yang dijumpai pada tahun 1930-an ada mengatakan bahawa Randai dilakukan secara langsung di kampung-kampung di mana suasananya sangat tenang dan diiring dengan muzik. Ini adalah beberapa information yang dapat saya share bersama ya, dan seterusnya saya share sedikit sebelum kita ke performance. Saya percaya ramai hari ini nak tengok performance Wais Randai selain pada tahu tentang falsafahnya. Kalau kita ikut kepada cerita Randai Bakaba, kita panggil Bakaba in Minangkabau dialect, ada dua perkara di situ. The first is Batalare, iaitu kisah-kisah cinta diturunkan kepada pada generasi muda. Yang kedua kita kenali sebagai Basi Jobang atau Basi Tonggak, iaitu kisah-kisah kepahlawanan. Ada banyak ya repertuar Randai ini, dan saya senaraikan lebih kurang 4 contoh. Jadi hari ini kita akan persembahkan Bakaba dari Batalare, iaitu khabar daripada Angunan Tonggak asalnya, tapi telah diadaptasi kepada Randai Putih Gondan Gondoria. Okey, sekian dahulu. Sekarang kita saksikan persembahan Randai. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Lina Farida mengenai berkongsi serba sedikit mengenai Randai. Jadi sebelum kita memulakan pementasan pada petang ini, kami sediakan teaser bagi anda menonton sebelum kita memulakan pementasan. Randai ada jiwanya, angan-angan rupanya menjadi kunci. Setiap langkah yang bersisi itu mempunyai cinta. Wajah jelas yang gerak langkah dan gerakan menuju kepahlawanan. Setiap gerakan yang berwarna di dalam setiap cerita tersirat nilai dan norma yang berlaku.
Baiklah, soalan pertama. Apakah hubungan rekontekstualisasi dengan persembahan randa yang dipersembahkan sebentar tadi? Apa dia terangkan sikit makna rekontekstualisasi yang bermaksud adalah proses yang mengekstrak teks, tanda atau makna dari konteks asal dan memperkenalkannya ke dalam konteks lain. Okey, kalau mungkin ramai juga yang family mungkin tahu tentang randai ya, daripada konteks seni dan budaya masyarakat Malaysia khususnya. Tapi asal usulnya randai ini daripada Minangkabau. Minangkabau ni ranah Minang yang berada di Sumatera Barat, Indonesia. Jadi semasa kemasukan penghijrahan orang Minangkabau ke Tanah Melayu, bersama mereka bawa adat seni dan budaya dan mengamalkan seni persembahan randai itu di Malaysia. Okey, kalau rekontekstualisasi ini ada pelbagai sebab kenapa kita tak dapat nak bawa unsur tradisional yang sebenarnya disebabkan beberapa kekangan lah, sudah semestinya. Okey, kalau kita lihat daripada penonton telah menonton tadi Puteri Gondan Gondoria, sebenarnya kalau di Padang Parlimen tu kita pakai Gondan Gandoria. Tapi kalau dalam bahasa dialek kebanyakan Indonesia disebut Gondan Gondoria. Ini semua disebabkan oleh akulturasi budaya dan juga asimilasi semasa yang mana mereka menyebut dalam konteks dialek masing-masing. Okey. Pertama, khabar yang kita bawa ini sebenarnya daripada khabar asal, khabar Agung dan Tunggal, yang mana memandang daripada perspektif cerita Agung dan Tunggal yang diangkatkan. Tapi apa yang dipertontonkan hari ini adalah berdasarkan daripada perspektif matrilineal ya. Okey. Jadi kita melihat bagaimana watak Puteri Gondan Gondoria dulu, kalau dulu dia sebagai heroin, hero itu diangkat. Tapi di sini kita mengangkat heroin sebagai protagonis kepada cerita. Ini adalah satu unsur kontekstualisasi bagaimana kita mengangkat matrilineal itu ke dalam persembahan. Itu salah satulah. Dan yang keduanya, kalau kita melihat daripada struktur persembahan itu sendiri, randai tidak terikat dengan mana-mana unsur estetik tradisional yang orang kata apa, kekal. Sebab ia bergerak atas apa yang berlaku di sekeliling. Cuma daripada segi falsafahnya itu, galombang ini dikekalkan, di mana yang semua bergerak dalam lingkaran secara serentak yang diberikan oleh Tok Goreh. Tok Goreh itu yang tadi mengira hapta. Itu Tok Goreh memberi untuk menyerentakkan gerakan itu. Anak randai itu masih kita kekalkan seperti mana mengikut falsafahnya. Kalau anda semua lihat dia kostum dia juga kita masih kekalkan kostum tradisional. Yang mana randai ini special seluar dia tu yang bertepuk-tepuk itu dipanggil sebagai seluar galembong. Tapi geraknya itu diambil daripada gerak tari galombang. Mereka suka dengan alam ya. Gelombang itu maksudnya pusaran ombak ya. Jadi berlakunya bulat. Kita melihat kalau pakaian wanita pun dia ada pakai tanduan Minangkabau kan. Minangkabau tu tanduk kan. Kalau ikut repertua sejarah asal-usul Minangkabau itu berbentuk tanduk, begitu juga dengan bumbung Minangkabau itu sendiri ataupun kesenian-kesenian Minangkabau yang berbentuk tanduk. Jadi daripada repertua tentang kemenangan kerbau Minang yang cerdik anak kerbau Minang yang cerdik berlawan dengan kerbau Jawa yang besar. Tapi anak itu berjaya menyempaskan disebabkan kecerdikan orang Minangkabau. Dia pakaikan tanduk itu, tanduk beracun, dan dia dibiarkan anak kerbau itu lapar. Dan kemudian semasa hari perlawanan itu disangkakan kerbau besar, kerbau Jawa itu maknya. Jadi meluruhlah nak menyusu dan kemudian tertusuk dan kalahlah kerbau Jawa. Jadi kebanyakan kita lihat pada konteks sejarah Minangkabau itu ada cerita dan dia ada pengaruhnya di dalam konteks kostum, bangunan, architecture dan sebagainya. Itu adalah salah satu unsur contextualization. Okey, yang seterusnya kita bercakap tentang bahasa. Kalau ikut yang asal di Minangkabau itu banyak menggunakan seperti dia punya kita panggil sebagai peribahasa, simpulan-simpulan. Sebab orang Minang ni dia bercakapnya halus, beralas. Dia tidak bercakap secara tadi lebih realistik. Sebab skrip naskah yang kita pilih ni pada kalau awal dulu tidak ada naskah kan. Tradisional itu dipersembahkan secara contemporary. Tapi naskah ni kita ambil daripada penulis muda, daripada yang kini bekerja di Jakarta, seorang aktivis filem. Dan
ditulis ke dalam bahasa Indonesia biasa. Ya, tidak ada pun bahasa Minang, bahasa Indonesia biasa, tapi kita minangkan dia sedikit untuk memperlihatkan jati diri Minangkabau dialek itu, dan kita campur adukkan dengan dialek bahasa Melayu untuk kefahaman penonton. Ini antara contoh yang kita ubah. Muzik pun begitu. Kita nak dapatkan musik tradisional sepenuhnya memang tak dapatlah. Sebabnya musik tradisional yang asal itu selain Cak Lempong, dia ada satu macam seruling dinamakan saluang. Saluang tu kalau kita tiup pun susah nak bunyi. Jadi hanya orang yang memang dilatih khusus untuk itu sahaja yang boleh main. Dan kita tidak ada pakar saluang. Susah nak jumpa lah kalau kata kalau dalam Malaysia. Kalau di Minangkabau tu ada. Dan alat musik pun tak ada dijual di Malaysia lah kalau saluang tu. Dan di sini kalau kita lihat, kita ada pakai sama elektrofon ya, gitar, dan kita ada juga macam dan kita combine juga dengan beberapa macam drum ke apa, saya tak tahu nama musiknya. Jadi kita memang jido. Kalau di Minangkabau dia tak pakai jido. Seakan jido tapi nama genangnya itu genang dol. Dia ada dua di Minangkabau, dol dan tasa. Selain daripada saluang dan juga Cak Lempong. Itu kalau kita lihat juga daripada konstruksi persembahan silat yang dipermainkan oleh pelakon tadi. Kalau silat Minangkabau ni masih gelombang, masih dalam bentuk lingkaran. Tapi tadi kita main silat Melayu. Sebab kita tak unfamiliar dengan geraknya. Sebab silat meaning tangan kosong. Kalau kata definition silat itu tangan kosong. Yang mana kita panggil kita buat close combat dan masih berputar dalam lingkaran. Ini adalah konteks perlawanan dan sebagainya. Definitely lagu is a contemporary song. Kita kekalkan cuma 20% yang dipersembahkan tadi, lagu yang dari Minangkabau. Sebagai contoh, the opening song was the Simba Rantang Rendah from Minangkabau song. Jadi juga beberapa perkara yang kita kekalkan seperti Cak Lempong itu sendiri. Tapi selebihnya lagu-lagu yang dipersembahkan itu direka atau dicipta oleh pelajar UPSI sendiri yang tadi menyanyi tu ya. Yang anda dengar tadi sedap gambarnya dinyanyikan dengan seakan tradisional sampai kita pun tak dapat nak bezakan Minangkabau ke asli ke tradisional ke moden ke. Yang di tengah-tengah tu lah yang last ni definitely lah memang jelas moden contemporary-nya. Yang di tengah-tengah itu memang dicipta sepenuhnya oleh Muhammad Isyam Baki. Jadi disebabkan proses pendidikan itu kita menggalakkan penyertaan anak muda untuk mengenali warisan seni dan budaya kita. Jadi kalau kata kita langsung tidak membuat disebabkan kita tidak tahu, menjadi permasalahan besar sebab warisan ini tidak akan terus diteruskan. Dan setidaknya kita kekalkan falsafah asalnya itu, tapi dengan memasukkan elemen kontemporari supaya mewarnai cerita itu supaya dapat manfaat bersama, bukan saja pelajar malahan halayak. Okey, itu saja. Mungkin ada soalan dari floor yang boleh kita ketengahkan. Baiklah, seterusnya mungkin apa harapan Cik Lina sendiri melalui projek ini? Mungkin ramai yang tidak tahu apa itu randai dan Cik Lina sendiri membawa randai ini ke pentas teater. Jadi apa harapan Cik Lina sendiri dalam projek Randai Putih Gondang Gondori? Okey, seterusnya saya ucap terima kasihlah kepada Petronas ya, Cik Zahari yang betul lumus sebenarnya. Dan juga rakan sekerja saya Cik Nur Syuradi. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan umum, randai ini sebenarnya kita telah persembahkan March yang lalu ya di UPSI Panggung Budaya sempena penilaian tahun akhir mereka. Tapi kita panggil mereka semula untuk dibengkelkan persembahan ini dan kita ada buat penambahbaikan dan pemotongan dan kita perkenalkan kepada halayak luar supaya warisan ini dapatlah kita lestarikan pemeliharaannya kepada masyarakat umum. Itulah tujuan kita salah satunya. Sebab mereka ini adalah bakal-bakal graduan seni persembahan yang akan meneruskan lestari pemeliharaan seni dan budaya. Dan setidaknya apa yang dikongsikan ini dapat diteruskan oleh mereka satu hari kelak lah. Itulah kita punya harapan. Terima kasih Petronas. Baiklah, kita ada seorang penonton yang ingin mengajukan soalan. Boleh diminta berdiri dan perkenalkan nama. Saya Su, saya nak mengucapkan tahniah kepada semua kepada pemain muzik latar dan juga persembahan.
terapkan kemasukan elemen-elemen persembahan ini untuk dalam kurikulum sekolah biasa sekarang. Kerana yang dapat tengok ni halayaknya terhad. Jadi kalau kita boleh terapkan daripada kanak-kanak hingga ke yang sekolah menengah, mungkin untuk generasi pelapis akan lebih mantap lagi lah. Itu yang saya kata. Okey, saya juga nak usul jawapan. Memang besarlah harapan kami kalau dapat kami terapkan kurikulum dalam sekolah, tapi dasar itu bukanlah di bawah kuasa kami. Sebenarnya saya itu di bawah kuasa Kementerian Pendidikan melalui pembinaan kurikulum. Sebab kita terhad ya, hanya kurikulum seni persembahan ini hanya berada dalam di sekolah seni. Itu pun telah ada di SKP-nya dan randa bukanlah salah satu seni tradisional yang diangkat dalam kurikulum sekolah seni. Yang saya ingat saya yang memang diangkat adalah Mak Yong. Sebab Mak Yong kita memang dapat proclamation daripada UNESCO, Pitirafan pada UNESCO pada tahun 2005 kalau tak salah saya. Jadi itu yang diangkatlah. Sebab randa ini dia macam dia tidaklah begitu hidup dalam masyarakat kita. Dia hanya sekelompok, kebanyakannya di Minangkabau Negeri Sembilan, masyarakat Minangkabau Negeri Sembilan. Jadi kalau ikut kami memang kami nak terus pelihara, sebabnya seronok kan, ada tarian, ada keramaian, ada tepuk dan sebagainya. Dan tapi apa daya kita cuba setidaknya pelapis-pelapis ini kalau seorang boleh bawa ke satu negeri, boleh hidupkan secara kontemporari pun tak mengapa untuk diperkenalkan supaya ada pengetahuan tentang randai. Baiklah, seterusnya ada sesiapa yang ingin berajukan soalan kepada pensyarah kami? Wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Faizal Rajat, merupakan salah seorang pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Antara soalan yang saya nak tanya, saya ada dua soalan. Yang pertama, apakah elemen-elemen ataupun unsur-unsur yang kita boleh aplikasikan ataupun terapkan dalam persembahan randai? Dan soalan kedua saya, apakah jenis material kain yang digunakan dalam persembahan randai tersebut? Sekian, terima kasih. Saya jawab soalan dua ya. Okey, kostum ni kita buat projek lagi ke tu. Kostum ni kita terbang ke Minangkabau untuk beli. Pertama, tidak ada kepakaran khusus membuat seluar galembong. Kita ada dua kostum yang ada seluar galembong tu yang kita tempah. Tapi kita tepuk latihan seminggu koyak. Jadi akhirnya kita memang beli khusus yang pertamanya murah lah di sana ya. Boleh dapat harga yang sangat murah berbanding di sini mungkin ribu. Di sana jauh lebih murah. Jadi kita pergi ke sana sebab kita masih nak kekalkan rhythm ataupun tradisional tu masih ada. Kita tak tinggalkan falsafah, kita tak tinggalkan. Mahalnya randai itu dengan tepukan dia tu. Selainnya itu sebab silat tak ada tepukan. Tepukan di kaki je lah, di peha je kan. Tapi kalau terandai itu tepukan galembongnya itu yang memberikan semangat. Jadi itu disebut kostum lah. Dan ada kostum pelakon yang telah dibuat kajian oleh sinografer semasa projek ini. Memang kajian-kajian asal daripada busana tradisional Minangkabau. Sebab saya katalah Minangkabau ni dia banyak berpegang kepada falsafah tradisional. Jadi tak susah untuk kita buat kajian. Bila kita dapat kajian dan beberapa mapping tradisional yang terdapat itu, dia punya falsafah dan kita reconstruct balik. Dan sebab tu kalau awak lihat baju gondang gondoria, baju mande, itu ada perubahan daripada segi dia punya corak ya, pada corak asal Minangkabau. Kalau Minangkabau dia just letak dia punya macam bulat-bulat kan. Dia macam berterabur je, dia tidak ada macam khusus. Okey, soalan yang dia boleh terapkan dalam randai. Macam mana tu boleh maksudkan? Sebab ini semua adalah elemen randai. Bila terapkan tu apa maksudnya? Saya elemen randai ini terapkan dalam kehidupan. Maksudnya elemen yang ada dalam seluar randai ini kita terapkan dalam kehidupan masyarakat. Oh, hidupkan elemen randai dalam masyarakat. Dia sebenarnya balik kepada sejarah ya. Sejarah asal tu semasa orang-orang lelaki di Sumatera Barat di sana, di Tanah Minang sana, Ranah Minang sana, mereka dah kena keluar rumah dalam usia yang sangat muda untuk mencari ilmu dan memperkasakan diri sebelum mereka pergi merantau. Ia kena guna dengan falsafah matrilineal yang diamalkan oleh masyarakat Minang, yang mana itu matrilineal ini adat masyarakat yang mengikut susunan Lur Ibu. Kita di sini adat pepatih kan? Adat Temenggung. Matrilineal ini adat pepatih. Semuanya di sebelah perempuan, wanita. Okey? Jadi mereka lelaki, gentlemannya keluar dan pergi belajar bersilat,
memburu dan macam-macam lagi. Di situlah mereka berhimpun di rumah dan gadang. Gadang-gadang ni besar ya, satu rumah gadang ni mereka belajar mengaji Quran, mereka belajar bersilat untuk mempertahankan diri bila pergi merantau. Jadi pada masa lapangnya itu, setelah penat belajar, bekerja, menuai padi dan sebagainya, di situlah mereka mengadakan hiburan randai di sebalik falsafah itu. Jadi pada asasnya seni pertahanan diri itu adalah perkara utama dalam randai, sebab keperluan anak rantau ini adalah untuk mempertahankan diri. Itu salah satu elemen yang saya rasa memang cukup untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita. Everybody nowadays perlu ada masyarakat ya. Sekarang ni macam-macam cerita ya. Jadi itu adalah elemen paling penting pada saya yang orang selalu tinggalkan. Selain berseni, anak-anak seni, selain pada menari, menyanyi, bersilat itu adalah satu perkara yang baik. Itu salah satulah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat petang. Okay, nama saya Faizal Ashraf bin Azhar. Boleh panggil saya Faizal. Cuma saya mempunyai satu soalan saja berkaitan tentang randai. Okay, kalau tadi kita lihat dari segi susunan cerita, repertuar cerita, Putih Gondang Gondoriya merupakan salah satu tajuk yang diambil untuk pentaskan pada kali ini. Jadi soalan saya betul adalah apakah beza randai Putih Gondang Gondoriya dengan randai Cinggu Wantu yang pernah dipentaskan di Istana Melayu? Terima kasih. Definitely bezanya repertuar cerita lah. Kalau pada segi gerak itu, sifat form kreatif randai ini terpulang kepada siapa yang membuat randai itu. Perbezaannya definitely di situ. Dan kita dah recontextualize dia. Jadi unsur-unsur tradisional yang mungkin ada tertentu tu kita tidak aplikasikan, dan mereka juga ingat pementasan DIB itu dikomersialkan. Jadi komersialkan mereka pun menolak tradisional yang asal. Saat pengalaman saya berada di Padang Pariaman, lama di sana, randai yang sebenarnya itu tidaklah secantik DIB tu. Sebab yang dibuat tu oleh masyarakat, bukan artis. Tapi apa dipersembahkan biasanya di IIB dia semua penari, postur badan cantik, gerak cantik, pelakonan cantik, kostum cantik. Kalau di sana tu biasa je. Jadi pada saya perbezaan itu definitely benda yang sama atas mana-mana tempat yang dipersembahkan lah. Saya ingat saya menjawab ke soalan Cik Faizal. Terima kasih. Okay. Jadi itu saja yang kami dapat kongsikan pada petang ini. Ribuan terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir meluangkan masa sama-sama menyaksikan pementasan teater randai Putih Gondang Gondoriya yang telah dikontemporarikan. Jadi saya sendiri mewakili tenaga produksi randai Putih Gondang Gondoriya ini memohon maaf jika ada terkurang daripada kami. Mohon diampunkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.